Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita dunia Islam. Berikut berita penting dunia Islam sepanjang 11 hingga 17 November 2021. Israel mempercepatkan kesediaan untuk serang Iran. Pencerobohan Saudi ke atas Yaman Barat membunuh 4 orang. Rampasan kuasa tentera Sudan dirancang oleh Israel. Kerjasama Iran-Turki tertumpu kepada perjuangan anti keganasan. Tentera Israel telah mempercepatkan persiapannya untuk kemungkinan serangan ke atas kemudahan nuklear Iran, kata Ketua Turus Aviv Kohavi semalam. Tentera sedang mempercepatkan perancangan operasi dan kesediaannya untuk menangani Iran dan ancaman nuklear ketenteraan, beritahu Kohavi kepada Jawatan Kuasa Hal Ehwal Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, sambil menambah bahawa belanjawan untuk 2021 sehingga 2022 yang diluluskan oleh Knesset minggu lalu membolehkannya untuk menangani pelbagai ancaman. Kohavi menegaskan bahawa Israel menghadapi pelbagai cabaran keselamatan dalam pelbagai bidang, sambil menambah bahawa pada beberapa tahun yang lalu tentera telah terus memerangi musuh Israel melalui misi rahsia dan operasi di seluruh Timur Tengah. Tentera Israel akan terus berusaha untuk menghapuskan ancaman dan akan bertindak balas secara paksa terhadap sebarang pencabulan kedaulatan Israel, tambahnya. Bulan lalu, saluran 12 Israel berkata, Menteri Pertahanan Benny Gantz telah mengarahkan tentera untuk meneruskan latihannya sebagai persediaan untuk menyerang program nuklear Iran. Sekurang-kurangnya 4 orang awam Yaman termasuk 3 kanak-kanak telah terbunuh dalam serangan udara baharu oleh tentera Pakatan Pimpinan Arab Saudi di barat negara yang dilanda peperangan itu. Rangkaian televisyen berbahasa Arab Yaman melaporkan serangan itu pada hari Jumaat. Pesawat perang Saudi menyerang daerah Tuhaita di wilayah barat Hudaidah. 2 orang juga dilaporkan cedera dalam pengeboman itu. Pada hari Khamis, peluru berpandu dan peluru meriam Saudi menyasarkan wilayah Sa'adah di barat laut Yaman, menyebabkan seorang orang awam terbunuh dan 2 lagi cedera. Terdahulu, pasukan peluru berpandu tentera Yaman melancarkan peluru berpandu balistik ke arah wilayah Asir barat daya Saudi dan juga menewaskan kedudukan tentera upahan yang disokong Saudi di wilayah Ma'rib dan juga Ta'iz Yaman. Rejim di Riyadh yang telah menghadapi pelbagai halangan di medan perang mula merekrut pengganas Daesh dan Al-Qaeda di Yaman yang telah menghadapi tentangan sengit daripada tentera Yaman. Bekas Ketua Majlis Menteri Qatar Hamad bin Jassim At-Thani mendedahkan pada hari Jumaat bahawa Israel dan sebuah negara Arab telah merancang rampasan kuasa tentera di Sudan yang berlaku baru-baru ini. Dalam satu siri tweet yang mengulas tentang pengumuman Abdel Fattah Al-Burhan mengenai pembentukan Majlis Berdaulat Baharu, beliau menyiarkan tangan pendudukan Israel bersama-sama dengan tangan sebuah negara dari rantau ini berada di belakang perkara ini. Pengguna Twitter yang mengulas tweetnya menyatakan bahawa negara Arab yang dirujuknya ialah UAE, sambil menambah bahawa beberapa kebocoran berkaitan isu itu telah membuktikan perkara ini. Apa yang berlaku di Sudan adalah hasil perancangan awal, kerjasama dan penyelarasan antara Israel dan negara Arab, tweet At-Thani. Malangnya, negeri ini mendakwa dalam mesyuarat antarabangsa bahawa ia telah mengubah dasar dan mula menumpukan hanya kepada ekonomi dan pembangunan, tambah beliau. Bekas pegawai kanan Qatar itu menegaskan bahawa dia tidak mendedahkan fakta ini untuk menjadi tajuk utama dan menekankan kepentingan menghormati kehendak rakyat. Diplomat tertinggi Turki tiba di Tehran Isnin pada lawatan pertamanya sejak kerajaan baharu Iran mengambil alih. Presiden Iran Ibrahim Raisi berkata pada hari Isnin bahawa
hubungan rapat negaranya dengan Turki melayani kepentingan keamanan dan kestabilan serantau. Bercakap semasa pertemuan dengan Menteri Luar Turki Mevlut Cavusoglu, Raisi berkata kerjasama antara Iran dan Turki harus diubah menjadi kerjasama antarabangsa yang ditegaskannya boleh berkesan memandangkan kedudukan penting kedua-dua negara. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat beliau, diplomat tertinggi Turki tiba di Tehran awal hari Isnin dalam lawatan pertamanya ke negara itu sejak kerajaan baharu Iran mengambil alih. Raisi berkata kehadiran kumpulan pengganas seperti ISIS di rantau ini memudaratkan kedua-dua negara, sambil menambah bahawa memerangi keganasan dan jenayah terancang boleh menjadi fokus kerjasama antara Tehran dan juga Ankara, kata kenyataan itu. Perbincangan antara kedua-dua ketua diplomat itu katanya diadakan mengenai perdagangan dua hala, pelaburan sektor swasta dan cara berkesan untuk menghapuskan halangan dalam perdagangan. Raisi menggariskan keupayaan negara serantau untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa campur tangan asing. Sekian sorotan berita dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Saudara, jangan terlalu menangis dengan apa yang hilang sehingga terlupa untuk tersenyum dengan apa yang masih ada. Fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat. Hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.